Ini tahukah anda ya, setiap hari di Malaysia lebih 3,000 tan metrik sisa makanan dibuang setiap hari. Lebih-lebih lagi musim perayaan sebegini. Jadi ini ada satu usaha pelet makanan ternakan dari sisa makanan terbuang yang diusahakan oleh UC Malaya untuk pengurusan sampah dan menghasilkan makanan ternakan kepada bersama dengan penduduk kampung Parit 7 Sekincang untuk membantu menjana pendapatan penduduk kampung. Kita saksikan antara usaha ini. Saya rasa gemuruh macam exam pula sekarang ni. Kenapa? Sebab setelah sekian lama tidak mengikuti secara langsung segmen Bahasa Arab, Ustaz Nima Baruzi kembali bersama kami pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ustaz sempat beraya di Mesir, Ustaz ya. Wah, jauh raya. Okey, baik, kali ini saya sebenarnya pengakuan dah lama tak buat ulang kaji Ustaz. Jadi hari ini kita kena slow sikit. Seperti biasa untuk segmen belajar Bahasa Arab. Hari ini apa yang akan kita pelajari Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan ulang sedikit apa yang kita belajar sebelum ni. Asasnya dari sudut perkataan. Dari sudut perkataan. Jadi al-kalimatu al-arabiyah maksudnya perkataan bahasa Arab ada 3. Ismun, iaitu kata nama. Harfun, kata partikel. Fi'lun, kata kerja. Dan sebenarnya ungkapan ataupun percakapan kita adalah berlaku gabungan di antara sama ada ismun dengan harfun ataupun ismun dengan fi'lun dan seumpamanya lah. Ya. Cuma dari sudut asasnya pelajar perlu menguasai gabungan ataupun bagaimana dia nak mengungkapkan ismun dan harfun, iaitu kata nama dan kata partikel. Barulah dia pergi kepada kata nama dan kata kerja. Okey. Baik. Kalau sebelum ni saya banyak mengetengahkan kata ganti nama pertama dan kedua. Ya. Jadi untuk kali ini kita masuk kepada satu kata ganti nama, iaitu kata ganti nama ketiga, iaitu dia. Jadi dia yang merujuk kepada lelaki. Dalam bahasa Arab dia ada perkataan huwa. Huwa. Jadi kalau contoh kita nak katakan saya bercakap dengan Zaliha tapi saya menceritakan perihal orang ketiga. Saya pun kata huwa talibun, bermaksud dia seorang pelajar. Okey, itu bermaksud seorang ya. Baik. Kalau misal kata sebenarnya ada satu untuk kalau contoh kata ganti nama untuk perempuan dia, maka di dalam bahasa Arab kita sebut hiya. Jadi kalau contoh saya bercerita kepada Zaliha tetapi merujuk kepada seorang perempuan, maka saya kata hiya talibatun. Dia seorang pelajar. Kalau sebelum ni kita mulakan dengan kata ganti nama pertama, saya, ana talibun. Kemudian kita pergi pada yang kedua, kalau kamu contoh pelajar. kamu pelajar, anta ataupun anti talibatun. Kemudian kalau kita pergi pada yang ketiga, dia sebut hiya talibatun. Okey. Terus pada jadi kalau kita ungkapkan dia dalam bentuk kata atau kita berkomunikasi, okey. Contoh saya bertanya kepada seorang tentang orang ketiga. Ya. Maka saya tanya man hiya? Siapakah dia? Okey, dia yang merujuk pada perempuan. Maka akan dijawab oleh orang yang kedua, hiya talibatun. Okey, maksudnya dia adalah seorang pelajar perempuan. Kemudian saya tanya balik, hal hiya talibatun, adakah dia seorang pelajar perempuan? Ini dia sudut kita nak confirm konfirmasi. Maka dia jawab, na'am hiya talibatun. Betul, dia seorang pelajar perempuan. Kemudian saya tanya soalan lagi untuk memastikan, hal hiya muallimatun, adakah dia seorang guru perempuan? Maka tentunya jawapannya adalah la hiya talibatun. Baik, kalau saya tanya Zaliha cuba jawab merujuk kepada hiya talibatun, orang yang dicakapkan ini adalah perempuan. Man hiya talibatun. Baik. Hal hiya talibatun? Naam, hiya talibatun. Baik. Hal hiya muallimatun? La, hiya talibatun. Okey. Jadi sebenarnya kita hanya mengubah
kata ganti nama, sekarang ini kalau dia merujuk pada perempuan, hiya. Tapi kalau merujuk pada lelaki, kita ubah di sini huwa. Huwa. Man Macam huwa. man huwa. Ini ujian langsung. On the spot ni. Ujian on the spot secara langsung. Jadi jawapannya adalah? Jawapannya kita sekarang nak ubah kepada dhamir huwa. Ya. Okey. Man huwa. Jadi, Huwa talibun. talibun. Hal huwa talibun? Naam, huwa talibun. Tayyib. Hal huwa muallimun? La, huwa talibun. Huwa Yeay, talibun. betul. Okey. Baik. Okey. Kalau sebenarnya kalau kita ubah, contoh tadi saya yang bertanya dan Zaliha menjawab. Kalau Zaliha bertanya, saya menjawab, kita tak mengubah apa-apa. Ya. Sebab yang kita ceritakan adalah Orang ketiga. Ya. Cuba Zaliha tanya saya balik. Lelaki ke perempuan? Ini. Perempuan yang dulu, okey. Perempuan ini. Man hiya? Hiya talibatun. Hal hiya talibatun? Naam, hiya talibatun. Maknanya betul, dia seorang pelajar perempuan. Hal hiya muallimatun? La hiya talibatun. talibatun. Jadi dia bukan guru, dia seorang pelajar wanita. Jadi ini adalah gabungan di antara kita menggunakan isim, kata nama, dan partikel, kata partikel ataupun haraf. Baik. Sekarang kita nak cuba pergi kepada mudhari', iaitu kata kerja yang merujuk kepada masa kini. Tu ayat lagi panjang. Okey. Okey. Yaqra'u at-talibu al-kitaba. Ini saya baca satu-satu ya. Yaqra'u okey. at-talibu al-kitaba. al-kitaba. At-talibu al-kitaba. Okey. Kalau sambung at-talibul kitaba? Okey, kalau kita baca sambung yaqra'u at-talibul kitaba. Boleh juga. Boleh. Okay. Cuma saya baca satu-satu tu untuk memudahkan. jelaskan Amatur. dia punya. Okey. Baik. Kalau kita tengok susunan yaqra'u at-talibul kitaba, tapi maksud dianya adalah pelajar tersebut membaca buku. Tapi kalau kita pergi pada satu-satu, yaqra'u ini maksudnya membaca, at-talibu pelajar tersebut, al-kitaba buku. Jadi itu dia punya tata bahasa Arab. Kalau dia wanita tukar sikit, talibatun. Okey. Kalau ditukar kepada pelajar wanita tersebut membaca buku. Pelaku perbuatan at-talibatu, maka fi'il ataupun kata kerja ini perlu ada sedikit perubahan. Iaitu kita tidak baca dengan yaqra'u, kita sebut dengan taqra'u. Taqra'u. Sebab pada kata kerja dia akan ada satu huruf yang menunjukkan gender. Ya. Kalau ya biasanya untuk lelaki ataupun muzakkar, tak biasanya untuk perempuan. Ya. Itu basic dia. Baik, cuba Zaliha baca. Yaqra'u at-talibu al-kitaba. Okey. Terjemahan ataupun terjemahannya adalah pelajar tersebut membaca buku. Walaupun susunannya bukan pelajar tersebut. Walaupun susunan. Sebab itulah dia ada satu konsep dalam terjemahan. Kita menterjemah maksud. Ya. Kita bukan menterjemah perkataan demi perkataan. Sebab itu kita mesti meraihkan tata bahasa dalam bahasa yang diterjemah. Okey. Terus. Okey. Sekarang soalan ni. Maza yaqra'u at-talibu? Okey. Dari segi menjawab, mungkin kita akan kata yaqra'u at-talibu al-kitab. Soalannya apakah yang dibaca oleh pelajar tersebut? Maza yaqra'u at-talibu, apakah yang dibaca oleh pelajar? Okey. Kalau kita nak ambil sempurna, mungkin kita kata yaqra'u at-talibu. Tetapi sebenarnya kita dah ada dia punya maksud, kita tak perlu sebut at-talib. Talibu lagi. Sebab itu kita dah maksudkan dia, orang yang ditanya. Baik, kalau kita sebut maza yaqra'u at-talibu, apakah yang dibaca oleh pelajar itu? Yaqra'ul kitaba. Dia baca buku. Dia baca buku. Terus. Okey. Hal yaqra'ul kitaba, adakah dia membaca buku? Dia baca buku. Na'am, yaqra'ul kitaba. Dia membaca buku. Hal yaqra'ul majallata, adakah dia membaca majalah? Kalau dia sedang baca buku, maknanya la taqra'ul kitaba. Yaqra'ul kitaba. Dia baca kitab.
Okey. Jadi sebab itulah kita mesti memahirkan yang kata nama dengan kata nama partikel. Selepas mahir di situ barulah dibawa kepada konteks kata kerja. Ini masih lagi untuk pelajar lelaki. Ini masih lagi untuk pelajar lelaki. Dan soalan berbeza untuk pelajar wanita. Soalan berbeza nanti selepas ni. Okay. Cuba Zaliha. Soalannya maza yakra'ul talibu. Okay. Saya jawab yaqra'ul kitaba. Dia membaca buku. Okay. Hal yakra'ul kitaba? Baik. Saya jawab na'am yaqra'ul kitaba. Na'am, betul, yaqra'ul kitaba. Dan satu lagi soalan, hal yaqra'ul majallata? La yaqra'ul kitaba. Ini sebab dia sedang baca buku. Kalau kita pergi kepada untuk perempuan taqra'ut talibatul kitaba, pelajar tersebut membaca buku. Ya. Apa yang diperhatikan berlaku perubahan satu gender perempuan, ada term marbutah. Kemudian pada kata kerja bertukar daripada ya kepada ta. Maksud sama. Baik. Sekarang dia pergi kepada tadi tapi kita ubah. Saya tanya, "Madza taqra'ut talibatu?" Jawapannya taqra'ul kitaba. Ya. Hal taqra'ul kitaba? Jawapannya adalah na'am taqra'ul kitaba. Hal taqra'ul majallata? Kalau bukan majalah, la, tidak. Taqra'ul kitaba. Taqra'ul kitaba. Taqra'ul kitaba. Jadi maksudnya perubahan itu, kata kerja ini dia akan melihat pada perubahan tak kata dengan kerja. ya. Ini untuk merujuk kata kerja kini. Ya. Kalau kita pergi pada kata kerja lampau ataupun kata kerja Semalam. dalam masa lepas. Dalam masa lepas. Tengok perbuatan atau fi'il ini. Qara'at talibul kitaba amsi. Pelajar Maksudnya, tersebut telah membaca buku pelajar semalam. tersebut telah membaca buku semalam. Jadi qiraat itu adalah membaca, Qara'at itu adalah membaca. talibul itu adalah Pelajar. pelajar, kitabah adalah buku, Buku, amsi amsi. itu semalam. Cuma pada qara'at kita ada makna telah. Ya. Telah. Maksudnya kata kerja yang merujuk pada masa lampau. Qara'at Qara'at talibul talibul kitabah amsi. 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 Qara'at talibul Qara'at talibul kitabah kitabah amsi. Pelajar tersebut telah membaca buku semalam. Soalannya saya hanya tambah maza tapi dalam intonasi soalan. Maza qara'at talibu amsi? Qara'al kitabah. Hal qara'al kitabah? Naam, qara'al kitabah. Hal qara'al majallata? La, qara'al kitabah. Nampak Tapi dia punya amsi itu yang semalam tu hanya dalam satu konteks ayat saja. ya, MC ada dia panggil frasa yang merujuk kepada masa. Ataupun perkataan yang merujuk kepada masa. Kalau perempuan, berlaku ada sedikit penambahan tak pada kata kerja untuk menunjukkan gender itu perempuan. Qara'at at-talibatu al-kitaba amsi. Pelajar tersebut telah membaca buku semalam. Jadi kalau kita baca satu-satu, kita baca qara'at at-talibatu al-kitaba amsi. Tetapi kalau contoh kita baca secara sambung cepat, ta ini dibaris bawahkan. Jadi qara'atit talibatu al-kitaba amsi. Qara'atit talibatul kitaba amsi. Jadi pelajar tersebut menunjuk pada pelajar perempuan telah membaca buku. Kita patut bawa Aiban datang sini lah Ustaz supaya dia test. Qara'atit talibatul kitaba amsi. Okey. Baik. Sekarang dalam aspek soal komunikasi, madza qara'atit talibatu amsi? Apakah yang telah dibaca oleh pelajar itu semalam? Jawapannya masih qara'at al-kitab. Kalau kita baca satu-satu, qara'at al-kitab. Tapi kalau kita baca secara sekali lancar, harung, qara'atil kitab. Hal qara'atil kitab? Naam, qara'atil kitab. Baik.
hal qara'atil majallata? La qara'atil kitaba. La qara'atil kitaba. Baik. Jadi itu secara kesimpulannya untuk komunikasi mudah bahasa Arab, pelajar perlu memahami penggunaan di antara kata nama ismun dengan kata partikel terlebih dahulu dan kombinasi di antara ismun dengan ismun. Apabila dia mahir di situ, barulah dia pergi kepada kombinasi dengan kata kerja. Apakah perkataan amsi ataupun semalam ni juga boleh dimasukkan dalam ayat-ayat ni? Boleh. Kalau dimasukkan, jadi ayat penuhnya bagaimana? Okey, kalau contoh kita merujuk hal qara'at al-kitab amsi. Okey. Okey. Tapi oleh sebab kita komunikasi yang kedua ini dah merujuk kepada yang pertama, maka perkara itu sudah dimaklumi dan tidak perlu disebut. Cuma kalau contoh di sini kita nak tambah lagi, boleh atas nama penegasan. Penegasan. Baik, terima kasih. Syukran jazilan Ustaz. Betul Ya, betul. Betul. Baik, terima kasih Ustaz Zik, dan anda juga boleh terus ke laman web untuk Universiti Melaya, bahagian Fakulti Bahasa dan Komunikasi, untuk mengetahui kalau ada yang tertinggal slide-slide sebelum ini, anda masih boleh mengulang kaji dan juga boleh mempercepatkan bacaan jawi anda sebenarnya. Baik, terima kasih lagi sekali Ustaz. Selamat pagi.